Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur sama-sama ke hadratillah subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah dan kurnianya kita dapat menyambung kembali kuliah bulanan di Masjid Surah ini, dan insya-Allah malam ini kita sambung pada muka surat yang keberapa tu. Baik, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, ja'alahallahu khalisatan wa nafi'atan li'awamil muslimin bijahi sayyidina Muhammadin afdalil makhluqin. Artinya mudah-mudahan dijadi akan dia, yakni akan kitab yang kecil ini, oleh Allah Ta'ala ikhlas bagi zat Allah Ta'ala yang mulia, dan memberi manfaat dengan dia, dengan kitab yang kecil ini, bagi sekalian orang yang awam daripada muslimin, dengan kemegahan penghulu kita Nabi Muhammad yang terlebih afdal daripada segala makhluk. Amin. Ini doa daripada pengarang pada muqaddimah kitab ini. Maksudnya, setelah pengarang memuji Allah, menyebut lapang basmalah, memuji Allah, berselawat, maka diterangkan pula apa tujuan isi kandungan kitab yang sangat kecil ini. Maka akhirnya disertakan dengan doa, ja'alahallahu khalisatan. Mudah-mudahan, harap-harap Allah Ta'ala jadikan tulisan ini ikhlas. Sebab ikhlas inilah yang paling penting. Kemudian daripada 3 perkara yang penting, kita ada 4 perkara yang mesti ada bagi tiap-tiap orang Islam sebelum sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama iaitulah keimanan, yang kedua iaitulah ilmu, yang ketiga adalah amalan, yang keempat ikhlas. Maka dengan keimanan, ada ilmu, beramal pula, dan ikhlas sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tanpa keimanan, ilmu macam mana pun tidak memberi manfaat, melainkan manfaat yang dibangsakan pada dunia. Tak ada iman. Ramai orang tak ada beriman, tetapi Tuhan jadikan dia senang, tapi kehidupan dunia lah. Senang dunia lah. Sebab harta benda ni menjamin, maknanya memberi kebaikan kepada dunia. Adapun amalan ni memberi kebaikan kepada akhirat. Ni 2 harta. Tapi kalau Tuhan nak beri satu saja, nak harta akhirat lah, amal ibadat. Keimanan nombor 1. Ada iman saja tak beramal pula. Beriman tapi tak beramal. Nah, maka ulama-ulama berkata, mana-mana orang yang sah imannya tetapi tidak beramal, maka dia adalah mukmin tetapi asi, derhaka kepada Allah, tak beramal. Beriman saja, tidak beramal. Amal pula tanpa ilmu, maka biasanya amalan itu rosak, tidak menjadi. Sebab tu ilmu dulu daripada amal. Al-ilmu qabla al-amal. Ilmu itu sebelum daripada amal. Amal dulu baru ilmu payah jadi. Tak usah kata ilmu akhirat, tak usah kata nak baca Quran, nak kenal huruf, nak kenal tafsir. Nak kita nak pelastas ming, tak ada ilmu tak jadi. Baru masuk kerja, kepala tukang ambil lah kita. Nak pasal bukan orang lain, 12 pupu. Nak ambil kita kerja seorang, nak cari pitih belanja ni. Nak
Dah pada tukang pun tanya, dah pandai kerja, rajin buat semi. Oh dak rajin. Ni omong-omong hayat baru nak setuh kerja bagian semi. Dah dulu buat kerja tidur lah. Tidur sama. Ni baru nak buat kerja. Oh dak pandai, kalau dak pandai gini lah. Mu plaster semi lah. Plaster pasal apa tuang ni nak duduk derah. Memang punah jahanam mu orang. Tak. Dalam kerja 2 tahun pun tukang wi tu suruh plaster semi sebetul berjelabak dulu. Nah, 2 tahun ikut kepala tukang. Begitulah. Kenalah ada ilmu di dalam amalan. Nah, kena ada ilmu. Dan tidak maknanya ilmu itu untuk amalan yang dibangsakan kepada badan tubuh saja. Seperti gerakkan tubuh kita, rokok, sujud, semayang memang berhajat kepada ilmu. Kehidupan kita ni pun lebih-lebih lagi berhajat kepada ilmu. Ni kita hidup dalam dunia nak ilmu banyak ni. Ilmu dunia, ilmu akhirat. Nak ilmu. Sebab di depan kita ada 2. Jalan baik, jalan tak baik. 2. Nak. Jalan hak baik, jalan halal. Jalan tak baik, jalan haram. Dah tak ada ilmu, haram macam halal. Buat belaka. Nak ada. Bila ada pula dah buat amal dengan sesuai dengan ilmu, mesti kena ikhlas. Makna kalau berilmu tak beramal, dosa pula dah jadi. Tahu dah benar lawan kebenaran. Ada? Tahu kebenaran. Jalan hak tok guru ulama bawa ni jalan benar. Jalan hak mana pemimpin-pemimpin zalim ni bawa jalan karuk. Ustaz ikut orang karuk. Mulai ada. Dah tak ada ilmu. Ngaji mesti. Bukan ngaji gong pasir. Faham mesti. Tu ilmu tak beri manfaat. Nabi ajar kita kan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung dengan kebesaranmu daripada ada ilmu tapi la yanfa'u, tiada memberi guna. Tu. Mengaji mesti sekalipun tetapi tidak memberi guna lawan Islam. Tak kenal alik betul. Kerja dia congek mutul. Faham? Poket bola pinggang lah rumah. Faham? Pisting dalam robot ikan masin. Pagi petang main mutu. Sokong ulama. Tak ada ilmu. Anak. Ini yang kata Tuhan. Turi hidayah. Dak atas dasar ilmu saja. Dah beramal dah. Cukup 3 perkara, iman, ilmu dan amal, mesti ikhlas. Itulah dia ajar kepada kita dalam doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Pak ni habis langit bumi. Sesungguhnya sembahyangku dan segala amal ibadatku, segala sembahyang saja. Pak paling penting tiang agama. Wa nusuki tu habis dengan haji, dengan zakat, dengan umrah, dengan sembelih habis. Hak ibadah. Wa mahyaya, kehidupan aku celek mata sampai tidur, muda sampai ke mati. Wa mamati, mati aku pun lillah, bagi Allah. Maknanya walaupun dah ada 3 tetapi tidak ada ikhlas, maka tidak ada pahala. Beramal tak ikhlas. Semayang nak suruh kata bagus. Jadi tak imam dah nak suruh kata baca sedap. Bang nak kata pandai. Bang juga berlagu-lagu pemenalih hari ni. Nak suruh orang kata sedap, tu saja je. Tak boleh, Tuhan tak terima. Zikir nak suruh orang puji. Pegang sebeh nak suruh orang kata bagus. Di rumah tak akan sebeh. Sebek duk tengok Gusti. Depan orang sebeh. Subhanallah, 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 subhanallah. Kedai kopi. Orang tanya patah, kenapa? Tak dengar. Dah, sebeh. Dia nak sebeh nak mau kedai kopi bira patah di rumah gitu juga. Tu. Dia daging. Di rumah gitu juga. Atas katil bawah kursi. Duduk atas latar dapur. Di rumah kita juga. Ni depan ramai. Dia main sebeh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Buat bolong. Jangan. Tapi jangan kata kau kan. Jangan. Tu jangan. Ni barang dalam. Tak tahu. Kita jangan jadi gitu.
Nak pegang, nak lewa, nak leleh sebeh depan muka orang, bias daging. Bias daging dah. Hak jenis dak boleh cerah tangan dah. Ni di rumah saku. Lepas-lepas orang waktu bik lah kocek. Jangan jadi gitu menyakit. Mainan tipu di syaitan saja, lengah saja gitu. Tak ada ikhlas. Ikhlas ni maknanya kita lepas. Lepas apa? Lepas daripada tujuan-tujuan yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah olehmu hai talib akan bahawasanya hukum yang dibangsakan pada akal itu tersimpan ia pada 3 bahagi. Pertama wajib, kedua mustahil, ketiga jaiz. Dia nak masuk cerita pula tentang tauhid. Jadi dia nak, sebelum masuk bab tauhid, maka biasanya berkait dengan hukum akal. Jadi dia nak khabar benda apa hukum akal. Hukum akal ni 3. Dia kata bermula hukum akal tersimpan atas 3 bahagi. Wahai talik. Talik ni orang yang mencari kemenangan akhirat. Dunia menang semua dah kita. Surga menang. Ada apa-apa? Tengok sembahyang Jumaat pula lagi. Ketahui olehmu, maknanya hendaklah kau ketahui. Kalau tak tahu tak boleh. Tu ketahui olehmu, mana kau kena tahu. Kalau tak tahu tak boleh. Tu mana i'lam. Hai talib. Hai talib. Taliban. Hai Taliban Afghanistan. Tu je tu. Sebab apa dia panggil Taliban? Taliban ni maknanya penuntut agama. Bila maknanya Rusia komunis menjajah Afghanistan, pelajar-pelajar agama ni keluar berjihad di medan perang, maka mereka terkenal dengan nama Taliban kerana mereka penuntut madrasah. Nampak? Jadi talib maksudnya kita nilah kalau nak ke jalan akhirat, nak berjalan ke akhirat, semua talib lagi. Sebab tak semua orang Islam dipanggil talib. Ada orang Islam tidak talib. Talib ni orang Islam yang nak ke akhirat. Ada tak orang Islam tapi tak mau cari akhirat? Ada tak? Bukan talib tu. Dia cari makan dia. Tak ada hal dia. Mendengar ke, mengaji ke, semayang ke, tak ada hal dia. Dia cari makan. Pagi petang tak ada hal. Nak buat apa, dadak dulu aku. Malah capur aku kan. Dia main lagu tu. Tu bukan talib tu. Tu apa balik. Jangan jadi lagu tu. Kita lagu-lagu mana pun huduh perangai tabiat pun nak balik ke akhirat kena sedar. Sedikit sebanyak kita nak cari juga akhirat. Ketahui dia kata akan banyak hukum yang dibangsakan pada akal itu tersimpan ia pada 3 bahagi. Hukum akal tersimpan. Tersimpan ni dak 2, dak 4. Mesti 3 semua. Tu bagi tersimpan. Kalau terbahagi itu boleh heceh lagi. Terbahagi atas 3 bahagi boleh jadi 4. Macam rukun semayang. Setengah kitab kita ngaji 13. Ngaji kitab lain 14 dah pula. Mana bolok ni. Tak betul ni. Ada kitab 17 rukun semayang. Kita bahas orang sesat selalu. Tak sama je. 17 ke 14 ke 13. 13 tu dasar pelik, dasar peni. Setengah kitab dia bilang 14. Bermula rukun semayang itu 14 perkara. Kok mana polok 14 ni. 14 ni jalur gemilang. Mana rukun semayang pula? Rupa-rupanya tamakninah dalam rakaat, tamakninah dalam iktidal, tamakninah dalam sujud, tamakninah dalam duduk antara 2 sujud menjadi rukun yang ke-14. Faham? Jadi 14. Dah yang 17 tu tamakninah dalam rakaat, rukun suku. Tamakninah dalam iktidal, rukun suku pula. Dapat tepat jadi tak? Tamakninah tu menjadi rukun. 4 campur 13, 17. Hak tulis je. Hak tulis saja dah. Jadi hukum akal kena tahu. Mesti kita kena tahu. Jadi malam ni alhamdulillah orang yang belum tahu benda hukum akal, maka dapat mengetahuilah apa benda hukum akal, dan tahu hukum akal ini adalah fardu ain bagi tiap-tiap mukallaf. Batu berkata Al-Imam Al-Haramain, man jahila hukmal aqli la aqla lahu. Barang siapa yang tidak tahu
apa benda hukum akal itu, maka tiada akal baginya. Berat ni. Nak tiada akal ni adik-beradik gila lah. Betul tak? Tak ada akal. Adik-beradik gila lah, sepupu gila. Jadi rupa-rupanya orang tak belajar ni orang gila. Ni untung kita belajar. Imam Haramain kata, bukan Zainuddin Maidin, Imam Haramain. Imam Haramain ni imam dua tanah haram. Dua tanah haram. Yang pertama tanah haram Mekah, yang kedua tanah haram Madinah. Inilah dua tanah haram pada muka bumi Allah ni. Inilah dua tanah yang paling suci. Kalau masjid tiga ada. Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Ini tiga. Kita boleh keluar daripada rumah musafir niat nak beriktikaf di masjid ni boleh. Masjid lain tak boleh. Kita mengembara bermusafir niat nak iktikaf di Masjid Karachi, tak boleh. Bid'ah. Cuma kita pergi di Karachi tu, ada urusan baru boleh iktikaf sana. Daripada rumah nak mengembara, nak musafir, nak pergi Masjid Karachi, tak boleh. Melainkan tiga masjid ni kita boleh musafir. Tujuan pada rumah dah memang nak pergi iktikaf. Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Nampak? Ni lebih. Hak lain masjid sama. Faham tak? Hak lain sama. Tiga ni yang lebih. Hak lain buat berapa ratus bilion harga pun sama saja. Tiga ni ada nas. Solat di Masjidil Haram 5,000 kali ganda daripada solat di masjid negara. Solat di Masjid Nabawi pula 1,000 kali ganda, kata satu riwayat. Solat di Masjid Aqsa 500 kali ganda. Maknanya satu rakaat di Masjid Aqsa macam kita buat masjid surga ni 500 rakaat. Gitu. Masjid lain sama je. Solat di masjid surga ni sama saja dengan solat di masjid kristal. Faham tak? Tak ada beza. Cuma di ni ada jin. Sini tak ada jin. Hak lain sama. Masjid Jakarta, Masjid King Hassan, Masjid Jordan, Masjid New York, Masjid besar London, hak hebat-hebat sama dengan masjid apa benda ni, Kapunyo, sama dengan masjid di surga ni, sama aja. Nak lebih tengok atas qada kita baca Quran dalam qiyam. Qada mana? Khusyuk kita baru lebih. Maka tiga bahagi hukum akal ni Imam Haramain kata kalau tak tahu maka tiada berakal. Memang kita tak mahu jadi orang tak berakal. Malah ni kita jadi orang berakal kerana kita tahu tiga hukum akal wajib, mustahil, harus. Imam Haramain ni dia guru bagi Imam Ghazali. Anak murid hebat dah. Dah tu guru saya kira. Anak murid dia Imam Ghazali. Bukan Ustaz Ghazali, Imam Ghazali. Yang dicari-cari. Tak? Dah cari dah ni. Pening kepala. Pening kepala dah. Itu kebesaran Allah Ta'ala. Orang yang takabur pasti akan diturunkan oleh Allah. Turunlah tu. Kita kata turun mana? Mereka lagi turunlah tu pada sisi Allah, pada kita lah. Apa? Allah letak bawah dah tu. Berkeduk omor dai. Nak turun lagi. Dan benar. Kalau macam menang. Kita mana ada mereka gandung. Khobar berapa mbak tengok itu. Tak? Khobar tengok orang pam berapa mbak. Dah main nak korok-korok moy. Situ kebah 16 ekor, situ kebah 14 ekor. Titik sekati kecil pala-pala mbak. Faham? Maknanya Tuhan tak beri kemenangan memerintah. Tapi ada keberkatan perjuangan. Tu kata tak merintah pun rebah lembu. Sampai habis lembu lah kandang. Situ 9 ekor, situ 12 ekor. Baru ni 8 ekor. 16 kawah. Titian baru 7 ekor, 12 kawah. Bingung orang tengok. Orang bieng bukan nak rebah lembu, minum air kedai pun tak lagi. Faham tak? Siapa ke hari ni 2 minggu dah masih tak minum air teh kedai. Itu kebesaran Allah. Kena yakin lah. Kemenangan yang Tuhan nak gitu.
Nah, jangan kita ajar Tuhan pula. Jadi dia guru bagi Imam Ghazali. Imam Ghazali ni orang mana? Tak tahu. JKK. Baju hijau lah ni. Baju hijau lah ni. Dia kampung mana asal? Tahu tak? Imam Ghazali. Syekh. Tahu tak asal mana? Imam Ghazali. Tak ingat? Tak ingat? Tahu tak? Tak tahu. Siti Nurhaliza? Orang mana? Tahu tak? Ambo lebam ni omong. Siapa tak tahu? Aduh. Kau faham tak? Tu. Mu tahu buat gitu Imam Ghazali mu tak tahu. Siti Nurhaliza tahu, faham. Imam Ghazali tak tahu. Nak, mu sama je. Tak suka ke dia. Orang Gaza, orang Palestin. Orang Gaza, Palestin. Hak sekarang ini Israel duduk tembok. Orang Islam ni, Palestin, di Gaza ni. Di Gaza. Umur 2 tahun mak dia ambil. Bukan orang Gaza, salah. Ni Imam Syafi'i. Imam Ghazali orang apa benda ni, orang Iraq. Orang Iraq. Dekat perang ni. Dekat perang. Baik. Jadi terbahagilah kepada 3 pagi. Pertama wajib, kedua mustahil, ketiga jaiz. Orang kata hukum akal dia berapa? 3. Wajib, mustahil, jaiz. Jaiz itu haruslah. Hukum syarak, hukum syarak ni syarak apa? Hukum syarak taklif ada 5. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Kalau orang tanya hukum syarak taklif ada berapa, kita jawab 5. Cerita terang, wajib, sunat, haram, makruh, harus. Hukum akal berapa? Ada 3. Wajib, mustahil, harus. Kenapa dia panggil hukum akal? Kerana kita nak hukumkan tu, dia terhenti atas menggunakan akal. Hukum syarak dah boleh pakai akal. Hukum syarak tawakuh atas syarat. Allah dan Rasul mari khabar, baru dah tahu benda tu haram, benda tu wajib, benda tu sunat. Itu panggil hukum syarak. Hukum syarak dah boleh pakai akal. Hukum syarak. Betul, kalau kita pakai akal hukum syarak, punah ranah agama kita. Mu rasa guana hukum hudud ni okey tak? Aku rasa tak oleh. Tu pakai akal tu. Dah boleh pasal hukum hudud, hukum syarak. Hukum syarak kena buka berdomang dia, iaitu Quran dan hadis. Quran kata wajib. Wajib. Mu rasa guana minum arak ni? Aku rasa okey tak apa. Dah boleh gitu pakai akal. Pasal minum arak ni hukum syarak. Minum arak buka Quran kata haram. Dia boleh pakai. Dan ni hukum akal, dia guna akal. Sebab tu dia panggil hukum akal. Wajib, mustahil, harus. Kita tengok benda makna dia. Maka makna wajib itu barang yang tiada terupa pada akal, akan tiada adanya ada barang. Wajib akal. Benda wajib akal. Wajib akal ni benda yang akal mesti kata ada. Dok logik tak ada. Ummu Barahin kata ma la yutasawwaru fil aqli adam. Nampak? Ma la yutasawwaru fil aqli adam. Benda yang tidak tasawur pada akal tak ada benda tu. Mestilah ada lagu tu. Tu benda wajib. Benda yang tak boleh kita gambarkan pada akal tak berlaku. Mesti lagu tu. Contohnya orang kata 2 lebih banyak daripada 1. Tak payah buka hadis. Tak payah cari ayat Quran. Kita kena guna akal. Akal kita pun buat putus. Wajib. Memang 2 mesti banyak pada 1. Kerana akal tak terima 1 banyak daripada 2. Tu dia gitu. Tu panggil hukum akal. Orang kata maknanya lapang sikit daripada 10. Kita pun kata wajib dah.
kata mestilah walaupun sikit daripada 10. Mana kita tak payah buka tak payah buka kitab, tak payah maknanya tengok Quran. Akal saja mesti menghukum lagu tu, menggunakan akal saja. Tu dipanggil hukum akal. Tu contohlah yang kita naknya bila orang kata Tuhan tak ada, nawak saja, akal kita tolak selalu. Kerana tidak ada Tuhan itu mustahil, mestilah berlaku ada Tuhan. Akal kita mesti hukum. Kalau tak ada Tuhan, macam mana mu semua nak ada? Mu mana boleh ada sendiri? Mesti ada tukang. Takkan rumah ada cokoh tukang tak ada? Takkanlah ada kursi tak ada tukang? Takkan ada enjin tak ada orang tukang buat? Takkan rumah tu ada cat tukang cat tak ada? Mesti dah. Bila ada alam yang begini indah, wajib ada pencipta yang begitu hebat, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan nak pergi kot tu, bukan nak apa hukum akal saja. Dalam kubur nak tanya benda hukum akal 3 perkara, nak tanya tu cuma sebagai alat kita nak faham. Dalam ilmu tauhid, tujuannya dalam kehidupan nak mentauhidkan Allah pada sebenar perkara, bukan nak hafal sifat 20, wujud hidang bakok, siapa benar siapa maknanya penuh mulut, tak guna juga kalau hafal saja. Tak ngundi dacing juga nya beri. Faham? Tengok pada cakap suluhi koding, tanjizi koding, mengaji muqaddimah kubra, mengaji apa mana matang mubarahin, mengaji macam-macam matang sarah hebat-hebat, tiba-tiba tain undi, beri undi kepada pemimpin yang tidak mau Al-Quran dan hadis tertegak dalam negara, maka sifat 20 tak memberi guna kepada dia walau sesen pun. Bukan tujuan nak apa, tujuan sebagai alat saja. Bila kita kenal sifat-sifat tersebut, maka kita tiada lagi takut kepada makhluk, kita tiada lagi rasa hebat dengan kerajaan dunia. Semuanya Allah Ta'ala belaka. Itu tujuan mengaji. Allah Ta'ala belaka itu dipanggil tauhidun, mensatukan segala-galanya. Allah lah yang paling hebat. Itu ilmu tauhid. Dan makna mustahil itu barang yang tiada terupa pada akal akan adanya, ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu, benda yang tiada dapat kita terima pada akal benda tu ada. Umpamanya orang kata anak tua pada ayah. Mudah kita tengok anakmu hak duduk di ni paka tu, kita kata ke ayah dia, anakmu tua dah lah nyegah, tengok mu tang-tang muda lah nyegah dah, tang-tang anakmu tua dah. Mana ni cakap anak tua pada ayah? Tak baik buat kita orang tua. Kita tengok anakmu mana gini pening kita. Mestilah ayah tua pada anak. Orang dengar cakap mu berhampir kuda, yang cakap mengaruk gitu. Maknanya anak muda pada ayah, ayah tua pada anak. Ada orang mai khabar kata, aku nak khabar ke Musa, toki tua pada cucu. Kita mesti akan kata memang dah, memang dah tu wajib. Orang mai khabar cucu tua pada toki. Toki muda lagi duk main lumba motor, cucu ada rumah orang tua. Kita pening kepala, gana gitu, nanti aku nak balik kira. Tak payah. Faham tak? Akal boleh jawab selalu. Tu contoh. Faham lagi? Benda makna mustahil. Orang kata Tuhan tak ada, mustahil lah. Mana boleh Tuhan tak ada? Kalau Tuhan tak ada, dah halang, siapa nak buat? Ada alam, mesti ada orang tukang buat. Kita jalan-jalan jumpa dengan tapak rimah. Ada rimah tak lautan tu? Tapak rimah ada, tapi dia kata rimah tak ada di sini. Tikus ada. Mana boleh mu bercakap? Bila tapak rimah dia bekas jirit biras sungai, ada ibu rimah. Tapak rimah tu kita semua. Ini kita semua ni, alam ini yang begini indah, begini hebat, bekas takluk taksir kudrat Allah Subhanahu Wa Taala, kesan daripada ciptaan Allah. Maka apa yang telah dicipta Khaliq ini ada, makhluk ni ada, tentu ada Khaliq, tentu ada pencipta. Itu tujuan dia. Dan makna jaiz itu barang yang sah pada akal akan adanya dan tiada adanya, itu panggil jaiz, harus. Benda yang berlaku kepada makhluk tu benda yang harus. Haruslah. Orang kata apa benda ni rumah, apa benda ni cik mak terbakar, kita tak akan jawab mustahil. Haruslah. Saya tak ada kapung semalam. Haruslah. Boleh jadi betul, boleh jadi tidak. Jadi kita faham benda wajib, mustahil dan harus.
Jangan kita sepesong dengan wajib hukum syarak. Wajib hukum syarak tu lain. Nampak? Wajib hukum syarak mana benda yang kena buat, kalau tak buat dosa. Kalau buat boleh pahala. Tu wajib hukum syarak. Wajib akal ni tak main dosa pahala. Dia masalah bila benda yang wajib pada akal mestilah lagu tu mesti terima, tak boleh tidak. Benda yang mustahil akal maknanya hukum itu tak boleh ada, mesti tak ada. Benda yang jaiz yang harus boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Dia lagu tu. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf pada syarak oleh bahawa mengenal ia akan barang yang wajib pada hak Tuhan kita Jalla wa Azza, dan barang yang mustahil atasnya dan barang yang jaiz padanya. Dan demikian lagi wajiblah atasnya mukallaf oleh bahawa mengetahui ia akan seumpama demikian itu pada hak sekalian pesuruh alaihi salatu wassalam, yakni wajib dan mustahil dan harus kepada sekalian nabi-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita kenal Tuhan kita, dengan kenal sebagaimana yang dikehendaki oleh syarak. Kita kena kenal Tuhan, kerana Tuhan pencipta kita. Kita kalau nak nikah dengan orang puang, kita kena kenal dulu dia. Kita tak mau nikah nak jadi saksi, kita kena kenal juga pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan. Tak boleh jadi saksi kalau kita tak kenal pengantin perempuan, pengantin laki-laki, tak boleh. Kerana syarat sah menjadi saksi untuk mengiyakan akad ijab qabul, sekurang-kurangnya dia tahu bahawasanya pengantin perempuan tiada hubungan mahram dengan pengantin laki-laki, baru sah jadi saksi. Ni pakai kutip saksi tak? Tak tahu kala kita ni. Pakai kutip. Mu saksi nikah aku. Bagai. Dah mengerti dah hukum saksi. Mana kau tahu? Kena jaga-jaga. Jangan buat main-main. Ini nikah ni ibadah. Sekurang-kurang kita tahu bahawanya pengantin perempuan bukan mahram dengan pengantin laki-laki, dan pengantin perempuan tidak ada dalam edah seseorang. Itu cara dia. Ini kutip barang-barang kali kita betul balik gitu faham. Dalam bab kait dengan ibadat, kita ada hukum, ada adab, tertib training dia. Boleh pakai kutip gitu. Botol apa benda ni, buah dang tak apa pakai kutip gitu. Buah dang main dang sekali lama tak main. Main dang kali. Ngundi pun kalah dah. Main dang sekali. Buah tak ada, buah ada kutip. Tudung laminate boleh, tudung peksi ada 3, tak cukup 2 tik, bang taik kambing queen. Tak ada masalah, jalan tak? Pakai haji no. Tak ada masalah pasal buah dang. Kasih ni saksi nikah yang buat gitu. Saksi nikah ni macam imam semayang. Imam semayang boleh kutip gitu. Nampak? Jadi imam, imam. Boleh buat gitu. Tak. Dia kena orang boleh jadi imam. Orang tahu hukum, dia berjamaah. Orang yang sah bacaan ni walau tak sedap pun tapi sah bacaan, jadi imam. Tak campur ada sunat yang ambil hukum saja. Sebab apa? Sebab imam rosak habis makmum. Tapi kalau makmum ada 600 orang, 400 rosak, 200 lagi tak rosak. 600 orang makmum, 400 orang jeng, ketuk belaka. 400 seretak, gong bunyi. Faham tak? 200 lagi tak ada apa. Ada apa? Tapi imam seorang 16,000 belakang kena qada habis hak belakang. Dengan sebab imam seorang. Contohnya imam kafir. Faham? Imam kafir kena qada mula. Imam kafir. Imam orang gila kena qada. Yang tak kena qada imam tak mandi junub. Tak kena qada. Imam kafir, imam orang gila, makmum kena qada. Imam tak payah qada, dia gila dah. Ni contoh. Imam kafir dari pakai selendang tak nampak dia kan selendang kan mekuk gitu, tudung gini. Dengar dah macam pelak Fatihah. Bila salam kita pun makmum nampak dia kepala yang Assalamualaikum warahmatullahi. Cih, kau sukung. Batal habis. Lambu kata berasa nak kata. Patah kena qada semula. Ulama fiqh kata. Sebab apa? Sebab tidak sahnya imam itu masyhur, orang boleh nampak. Dia mari nak naik, dia tubik nak semayang, orang boleh nampak. Bila orang kita boleh nampak kerosakan imam,
maka kita ikut tak sah. Yang ma'ah ni kita tak nampak kerosakan imam. Seperti junub. Imam junub kita nampak. Imam lepas jimak, nah kejut qomat tu. Mari lepak kat sejadah. Kita nampak tak junub duduk di dahi imam? Bukan nyala junub dah ada. Nah, tapi kita cam. Junub tak nampak. Nah, sama je. Kita tak ada nampak dalam. Bukan dia mari maknanya dia kapur. Nah, kita qamat juga. Lepas semayang, Tok Imam pun baru sedar bahawa dia tu dak mandi junub. Faham? Kita perasan dah masa rokok tu jatuh kondom. Gua gini. Hukumnya bila Tok Imam dak nak mandi wajib, makmum sah belaka. Kerana kerosakan sembahyang imam itu majhul, kita tak reti, tak nampak. Nah, itu contoh lah. Itu contoh. Jauh dah kena tu. Jadi mengenal Allah Subhanahu Wa Taala sang pencipta kita sendiri sememangnya perkara yang wajib. Memang benda yang wajib, termasuk dalam ilmu fardu ain, ilmu tauhid, atau dipanggil ilmu aqidah. Sama je lah, nama je lain. Ilmu aqidah, ilmu tauhid, ilmu iman, ilmu i'tiqad. Ilmu kepercayaan, ilmu sifat 20 sama saja. Huraian je lain-lain atas ulama, atas jenis bahasa, atas uslub yang digunakan oleh pengarang. Tujuan sama je supaya kita beriman. Dan apa panggil ilmu iman? Kerana dalam tu cerita tentang keimanan. Dan apa panggil ilmu tauhid? Tujuan ilmu tu untuk mengesakan Allah. Apa panggil ilmu sifat 20? Kerana sebahagian ulama dibuat ilmu tu mengikut uslub sifat 20, cara khalas. Baru panggil ilmu akidah pula. Kau tulis juga akidah, ilmu simpulan iman. Segala kepercayaan itu kita simpan kuat-kuat dalam hati, tak berganjak lagi. Tu tujuan. Nama lah banyak, hak tulis saja. Benda yang sama. Tak kenal Tuhan tak boleh kena kenal. Begitulah kita kata dah saksi nikah kita kena kenal, tu imam kita kena kenal. Apatah lagi pemimpin, wakil rakyat, exco dan sebagainya, dia tak sama dengan makmum. Sebab apa? Kalau makmum dak pakai 2-3 orang dak rosak habis. Tapi kalau tu imam baharambang sekali macam tadi, habis punah janang, punah dan rosak, dak rosak pun susah makmum. Susah ramai. Sebab tu kalau pemimpin, wakil rakyat dan sebagainya lebih besar daripada tu imam semayang lagi. Mudarat dia seorang, mudarat habis orang kampung. Dengan sebab dia kepala pengak, rebah habis rumah orang kampungnya, sodok dia beroza. Diri masjid pun nyetang juga dengan nyedok. Dengan sebab apa? Pemimpin kita pilih, kita tak ikut peraturan. Ini masih lagi ramai umat Islam yang baharambang sekali lantik pemimpin. Tu imam dia milih sangat. Nak adil lah tu imam, nak khori lah apa. Tapi pemimpin yang lebih besar dak khori dah, malaung terus dia lantik. Memang kaki korak, kaki tumbuk rusuk, bahar rasuah, kaki zoling dan sebagainya, molek-molek ada. Kerana mereka tak faham agama. Sebab itulah faham agama lebih baik daripada pandai agama. Nabi doakan Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, ya Tuhanku, fahamkanlah kanak-kanak ini dengan agama. Tak mau pandai, ni ramai pandai tak faham. Tengok kedai kopi pandai belaka, gitu begini. Faham tak? Bila kita faham tak ada masalah. Tak pandai lah apa, faham dah. Mu tak nak lebang lah, aku faham, kenal dah mu. Dia gitu. Jadi alhamdulillah kawasan Surga ni ramai orang faham. Seberang Pitasan tu ramai lagi tak faham. Dan makna wajib pada syarak itu barang yang diberi pahala bagi orang yang mengerjakan dia. Wallahu a'lam. Kitab Nawar bagi hati, muka surat berapa? Baik, jaga wayar dia. Maknanya hadis ni janganlah kita rasa dengan comel zahir kita, sama ada molek zahir kita dengan sebab keturunan kita, dengan sebab ilmu kita, dengan sebab pangkat kita, dengan sebab kuasa kita.
Dengan sebab harta kita, Tuhan malu kita. Tak. Nah, hati kita lebih penting. Kerana zahir itu, kata ulama-ulama tasawuf, tempat tilik makhluk, hati tempat tilik Khalik. Jadi maksudnya janganlah kita pakai hati saja, zahir tak pakai. Kedua-dua inilah syariat dan hakikat. Dalam tu, dalam bahagian tilik Allah Ta'ala, luar ni syariat, keindahan pada sisi agama. Nah, maknanya kalau semayang kita comel, puasa kita comel, tidak ikhlas kepada Allah, Tuhan tak terima juga. Tetapi kalau kita ikhlas kepada Allah, ingat Allah sepanjang masa, tapi tak rokok sujud semayang pakai niat, Tuhan tak terima juga. Nah, dalam tasawuf banyak digunakan hadis-hadis ini. Kerana kita manusia ramai yang sombong dengan sebab pakat dia. Dengan sebab pakat, maka baru ni ramai orang yang tinggi pakat jadi rendah pakat. Dan ada lebih ramai yang tak ada pakat terus. Tak. Hilang jawatan, hilang kuasa, hilang kesombongannya. Itu Tuhan nak ajar. Maka bagi segala yang tewas, yang telah hilang pangkat, alhamdulillah, sekurang-kurangnya dia boleh kembali ke pangkal jalan. Dengan sebab pangkat, kalau dia menang lagi, tengok masih ada orang menang lagi, mata lagi tak juru harga. Nak, hak kalah-kalah dah tu. Nak jadi baik dah ni. Dah berapa nak akak muka dah. Kalau dulu lenggok sama tak orang. Leni banyak tunduk dah. Ala tasawuf leni. Tu kebesaran kalah. Dalam bala ada nikmat, dalam nikmat ada bala. Orang yang maknanya sombong, Tuhan tolong dia dengan kalahkan dia dalam pilihan raya. Sekurang-kurang dia rasa langit tu tinggi ataupun rendah. Tapi orang yang Tuhan nak istidrakkan lagi, jahat kepada Allah, jahat kepada rakyat, Tuhan beri menang lagi. Nah, maka semakin jauh dia tersesat, semakin jauh dia kufur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masalah kita nak faham. Nah, ingat, dalam bala ada nikmat, dalam nikmat ada bala. Nah, orang yang paling susah para nabi. Para nabi paling apa gitu? Kerana Tuhan sayang. Orang yang paling senang musuh Allah, Firaun, Qarun. Nah, jadi hati kita ni dia boleh pergi dua. Bersifat dengan sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Bersifat dengan sifat mazmumah, sifat yang kotor, sifat keji. Nak jadi sombong boleh, nak jadi tawaduk boleh. Hati kita. Nak lupa akhirat boleh, nak lupa dunia pun boleh. Nak ingat Allah boleh, tak mahu ingat Allah pun boleh. Maka oleh kerana kedua-dua ni boleh berlaku pada hati kita, maka kita kena jaga hati kita. Biarlah dalam hati kita ni terhias dengan sifat-sifat mahmudah. Allah jadikan kepada kita hati kita asas serma bersih belaka. Kitakah yang membiarkan menjadi kotor dan hitam dengan sebab kesilapan daripada diri kita sendiri. Baru beranak serma putih. Ya, Nabi kata kullu mauludin yuladu alal fitrah, semua bayi lahir dalam keadaan fitrah. Maksud fitrah itu bersih, tiada dosa, tiada syirik. Batu anak orang kafir tak boleh kata kafir. Ulama larang kalau kita jumpa anak Cina kafir tepi jalan ke kedai basikal mana-mana ke, cek lah umur 8 tahun, umur 7 tahun kita panggil kafir, haram panggil. Tak boleh panggil gitu. Kafir ni tak ada udak-udak. Ingat baik, kafir tak ada udak-udak. Walaupun ayah dia memang bapak terus sambil belu, tapi anak dia kecek cucu dia. Baru je satu belum balik lah, haram panggil kafir. Pasal istilah kafir tak ada bagi budak-budak. Dalil you ladu alal fitrah. Bila balik baru dia menanggung dosa. Syirik-syirik lah. Zoling-zoling lah bila balik. Batu anak orang kafir, tak ada kafir. Ayah dia boleh panggil hey kafir. Boleh panggil. Kafir mesta, tak pun sekarang. Ada pula orang kata tak boleh panggil orang kafir-kafir. Ada juga la ilaha illallah. Suruh mengaji tak mau mengaji. Dia tu tak boleh panggil orang kafir-kafir. Dia nak panggil dia. Panggil tak imam. Ada juga orang pandai pada ulama. Pandai pada Allah Ta'ala. Tuhan suruh panggil orang kafir, kita kena panggil hai kafir, mari stop. Kul ya ayyuhal kafirun. Kul, katakan olehmu. Kata gua ni. Ya tu, wahai orang-orang kafir. Suruh panggil kafir kan? Kita tu bik dia ni ceh ni, dah boleh panggil kafir.
Pandai ada Tuhan dah pula. Dia kata tak boleh panggil ni orang Islam dia panggil kafir. Baru tak boleh. Orang Islam walaupun berjudi sekalipun, walaupun minum arak, walaupun kelek awet 2 bain sehari, tak boleh panggil kafir. Pasal dia Islam. Dah kafir, dia panggil kafir. Tu dia kata tak boleh juga. Apa tak boleh? Takut bila-bila masuk Islam, bengong sungguh. Nu bila-bila learning tak Islam lagi, panggil kafir. Kalau mu kata gitu, dah orang Islam dah dipanggil Islam. Berapa dah dipanggil orang Islam? Dah bila-bila takut kafir. Dah hak gitu. Nah, faham baik. Orang tak curi. Tak boleh panggil orang curi. Nak, kita tak tengok dia curi. Nak. Dah kalau dia mari curi rumah kita balik. Kita balik tengah malam. Nak balik lewat sikit pukul 2 sampai ada rumah. Pergi rebut dera orang. Teruklah sungai. Nah. Sampai rumah tengok orang telek dengar macam dengan TV dengan radio turun pada rumah kita. Kita pun nak tepik kau ni. Orang curi ke orang bawa TV? Orang bawa TV tu. Orang curi Nak. Pasal masa tu dia curi. Patut dah boleh kata kau curi. Sebab apa? Takut bila-bila dia insaf. Rohok lah hiduplah dunia kita. Pening kepala kita. Nak. Jadi budak anak kafir majusi ke, anak orang kafir harbi ke, kafir apa benda ni, wasani ke, sembah berhala ke, kafir kitabi ke, tak kira dah. Tidak kafir. Jangan panggil kafir, mesti tahu. Yang boleh panggil anak kafir boleh anak kafir, dia anak kafir tu ayah dia. Dia dapat anak kepada ayah panggil. Anak kafir, mesti tahu. Dia tak kafir, anak tu Islam, ayah dia kafir. Islam mana pula? Islam di sisi Allah. Faham tak? Sebab tu anak orang kafir kalau mati kecil tanam kubur kafir. Tanam kubur kafir dia ikut ayah dia. Nah, dah masuk neraka. Dah masuk surga. Allah Taala mana ada sifat zalim. Takkanlah Allah Taala nak masuk neraka budak-budak. Nak. Dah tu tanam kubur kafir. Dah kubur dunia. Tak ada kena-mengena dengan azab akhirat. Nah, nu belambok nu. Kubur Syekh Ibrahim Ladang. Nak pergi tanam kat Syekh Ibrahim, kat Tok Pelang. Bapak Ali belaka tu, Syekh Ibrahim dengan Tok Pelang. Orang yang dekat dengan Allah Taala belaka tu. Ramai klinik ni, kodok semayang, hadari, tanam kat dia tak? Faham tak? Dah boleh ating, boleh tupang tek kat dia. Dah boleh, suku-suku tu. Nak. Dah kalau wali Allah pun tanam jerat, masuk surga tau. Masuk surga tak? Wali Allah. Nah, orang tanam jerat Cina, orang bakar banyak ni, ingat ke keling Hindu. Nak, nampak hitam beletung. Nak, padahal wali Allah mari daripada Afrika. Kita ingat Hindu estate, bakar keling, masuk surga. Tapi kalau atas dunia lawang Allah, lawang Islam, lawang ulama, roboh masjid, nak, hina Quran, hina hadis, kita ratik 40 malam, masuk surga. Lelah ratik nak. Batulah kalau jenis musuh-musuh Islam, orang yang beri pertentangan pada perjuangan Islam, jangan ratik. Faham? Saya ratik kan haji khilaf ulama. Nak benda khilafiyah. Kalau nak takwil, nak taklid juga, anak beranak. Tu lain. Nah, tak mau jadi fitnah. Ni lawan hak kaki zalim, hak tentang tok guru, hak lawan ulama kita, apa gegar bangan nama. Rasuk palangga tu rumah. Faham tak? Kalau rumah pejuang Islam, penyokong Islam, penyokong ulama, penyokong tok guru, orang yang kasih kepada kuliah-kuliah agama, boleh tahan kira. Nak, waktu 7 malam tahlil boleh tahan kira, comel gak dengar. Ni kaki malaung terus. Nah, tengok gambar di tok guru rambut dia pokoknya khatu, ludah halu ci. Ratik juga. Bodoh. Tok Imam paling haliang. Tok Imam sini. Nampak orang panggil pakai tak tengok dah, tengok kau attack. Kalau orang panggil tengok attack. Jangan pakai gi gitu. Bukan budak-budak tak apa dia budak-budak. Ni ikut orang panggil tengok orang dak semayang kaki nombor ekor pagi petang. Nombor ekor selit celah kayak kapang tu. Banyaknya nombor. 7 malam. Malam namak. Tok Imam dak nanak Senanak tu malam ni tu. Cik Jah
Bapa pula nama mau keke. Megak tu imam. Kau tu imam sini. Dia tengok-tengok lah kata. Amma ba'du, maka ini sebuah kitab yang kecil pada permulaan ilmu tasawuf. Ni kitab kecil. Apa dia panggil kecil? Kecil nipis je. Nak kecil-kecil pun 3 riyal syuting. Jangan main. Nak tak ramai orang boleh beli. Nak 3 riyal pun. Wajar orang boleh beli. 56,000. Nak kacil 28,000. 2 hotel. Dalam pagar luar pagar syuting. Nawar bagi hati 3 riyal. 2 kali hidup daripada kubur kita beli. Nak bukan sini ni cerita ni. Kok Mina Merah. Permulaan ilmu tasawuf. Hamba himpunkan dia, ini kitab yang kecil, kerana peringatan bagi hamba sendiri. Dia nak peringat diri dia sendiri. Katanya almarhum Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, ulama besar di Masjidil Haram. Orang bangsa apa benda ni Indonesia, tapi dibesarkan di tanah haram. Oh, hebat sungguh. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, ulama yang begitu banyak ilmunya. Nak orang pernah pergi melawat di rumah dia setelah beliau meninggal dunia. Nak di dalamnya ada kitab hampir jutaan, bilangan siapa juta kitab, ratus ribu kitab. Nak siapa pakai tinggi, maknanya tangga nak ambil kitab dalam kutub khanah dia sama tinggi dengan tiang api TMB. Dia ada khodang pula 3 orang. Dia nak kitab mana-mana, panjat tangga atas tu ambil kitab. Oh, hebat ulama. Kita baru balik Mesir 4 tahun. Nak makbul meta dak juru harah. Faham tak? Lawang Islam. Dak mengajar macam mana. Mula asal pakai jubah, leni seluar jin 501. Nak mula asal pakai serban, leni pakai sokok tinggi terus. Kalau naik kacil, pala kena buku luar tikar. Pasal sokok tinggi, sakok atas. Jadi meta. Ulama dulu pasal apa? Pasal dia merendah diri. Maka bila dia rendah diri, nama dia akan disebut dulu, kini dan selamanya. Tu sungguh. Nah, ada sabotah. Dan bagi saudara-saudara yang baru belajar, kita baru belajar ni, tak apalah kata cak ayam pun, tak apalah. Nah, dia ngaji, dia jenis tak dengar ilmu gini, dia ilmu nukil. Ilmu dia hebat. Dia tak cara macam kita ni. Ilmu dia cara bab Sidratul Muntaha, Syajarah Muntaha, cerita bab alang malaku, cerita bab langit 7. Nah, cerita bab kolam, bab Allah Mahfu. Tu ilmu tinggi. Ambil semua ilmu tinggi. Jatuh mampu kerah, tinggi sangat. Nah, kita ilmu rendah tak apa dah. Ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain ni kalau kita tak lepas, berdosa kita kepada Allah. Nah, kena lepas belaka. Dan hamba namakan dia dengan penawar bagi hati pada menerangkan barang yang wajib dibersihkan daripada barang dan hiasi dengan dia barang akan segala hati. Dan disebut di dalam, hamba sebut di dalam kitab ini akan 1 mukaddimah dan 3 kitab. Jadi kitab ini kecil sahaja, nama dia ada penawar bagi hati. Penawar ni kenapa? Nak jadi tawar. Benda nak jadi tawar ni maksudnya nak jadi reda, nak jadi hilang, nak jadi sembuh. Syifaul Qulub, ada kitab dalam bahasa Arab. Nah, ada 3 kitab kalau tak silap dalam bahasa Arab, namanya sama, Syifaul Qulub. Maknanya penawar ataupun obat bagi segala hati. Hati kita ni kena berobat. Sebagaimana zahir kita pun kita kena berobat, hati kena berobat. Penyakit zahir Tuhan buat, penyakit kudih, penyakit panas, penyakit jerawat, penyakit kurat, penyakit-penyakit yang dibangsakan kepada zahir, kecil mani, lemah jantung, darah tinggi, darah rendah, macam-macam lagi penyakit. Penyakit itu kalau kita tak berobat, kita akan susah di dalam dunia, tetapi tidak susah di dalam akhirat. Penyakit hati ni kalau kita tak berobat, susah di akhirat. Kerana tiap-tiap orang beriman pasti masuk dalam syurga Allah. Tak layak orang beriman nak kekal di dalam api neraka. Tuhan ciptakan syurga untuk orang yang beriman. Tuhan ciptakan neraka untuk orang kafir. Dan mana orang beriman masuk juga dalam neraka? Kerana ada penyakit di dalam hati. Ada penyakit yang menyebabkan tidak boleh obat.
penyakit nifak dan penyakit syirik. Hak ni masuk dalam neraka tak sembuh. Penyakit kufur. Nah, dalam hati tak? Kufur kepada Allah atau nifak berpura-pura Islam. Hak ni kalau duduk dalam hati, bubuh dalam obeng api neraka, tak sembuh. Maka dulu kini selamanya dalam api neraka. Lain daripada itu penyakit sombong. Nah, penyakit ujub, penyakit sum'ah, kasih kepada dunia dan sebagainya. Kalau kita tak berobat, kita kena berobat dalam api neraka. Bapa Tuhan celah umat orang beriman dalam api neraka? Kerana mereka nak masuk dalam surga. Dah kalau nak masuk dalam surga, ubuh terus dalam surga. Bapa pergi bulan neraka dulu? Ulama jawab, sebab surga tak terima barang kotor. Oleh kerana hati orang beriman ni ada kekotoran, maka dibersihkan dulu dalam api neraka. Kotor baju kita ni bersih dengan trojen, bersih dengan spek super busa, bersih dengan maknanya kelorok cak 2 ekor burung pipik. Dan kita birukan sedikit dengan nela. Nah, tapi kalau kotor hati kita, penyakit hati, apabila dia ada iman kepada Allah, dia ahli syurga. Sebelum masuk syurga, kena bersih dulu dalam mesin basuh api neraka, supaya tanggal segala dosa, segala keingkaran dia kepada Allah. Nah, yang begitu banyak maksiat yang dikerjakan. Jadi kalau kita tak mau masuk hospital api neraka, maka kita bersih sudah di dalam dunia kita berobat. Nah, obat hati cukup senang. Yang payah obat zahir kita. Nah, dah naik dirawat lambatnya, nak baik dirawat sutil, 15 jenis bahasa obat dah beli. Nah, dah hilang juga jawab. Penyakit hati senang. Kalau rasa sombong, betul berobat. Tapi kalau nak berobat, kita pun sedar kita diri tak patut sombong, kerana kita semua diciptakan oleh Allah mari daripada benda yang tidak baik, asal daripada tanah, jadilah daripada mani, duduk dalam sulbi ayah, lalu pula kok dalam air lubang lokang air kecing mak, duduk dalam perut mak pula 9 bulan, berenang dalam darah haid. Nah, keluar pula kok lokang kotor, berlama dengan darah dalam temuni dan sebagainya. Nah, tak ada kemuliaan sedikit pun. Maka Tuhan beri kesihatan, dapat berjalan, berlari, bekerja, berkuasa dan pangkat. Tak layak aku sombong. Tu obat dia. Maka aku nak berhenti dah pada sombong. Nah, mana senangnya dia awak suti naik atas pipi. Dah cakap nak berobat dah baik-baik. Nah, tapi kalau kita tak mau berobat, hati, penyakit hati semakin banyak, semakin banyak. Satu dosa, satu titik hitam lekat di dalam hati kita. Kita tak taubat, kita buat lagi. Pula titik hitam, kerana hati kita macam sekeping kertas yang putih. Bila kita buat dosa kepada Allah, ada tanda hitam. Buat pula dosa lagi, buat tanda hitam pula. Dah kalau umur kita 60 tahun, 60 tahun sehari 3 titik buat. Sehari 3 titik. Dah 60 tahun buat kita umur, hitam beletung kertas. Katanya ulama-ulama sufi, hati kita ni kalau Tuhan buat tubik luar, kita tengok rupa hati kita ni, kita mati kerana terkejut tengok huduhnya hati kita. Nah, betapa kotornya hati kita. Itulah tujuan maknanya belajar tasawuf, bukan nak bangga-bangga hebat dan sebagainya. Tujuan nak bersih hati je. Bila bersih hati, orang tu bertuah. Kalau lak kotor, orang tu rugi. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh menang, berjayalah orang yang bersihkan hati dia daripada sifat-sifat mazmumah, dan berugilah mereka yang membiarkan hatinya kotor dengan dosa, kotor dengan sifat takabur dan sebagainya. Dak takabur buat apa? Sultan tak ambuh nak juga. Faham tak? Ni berat menanang tu. Kalau kata rakyat tak ambuh belaka dah, patut balik kampung dah. Tapi oleh kerana jenis tak reti bahasa sungguh. Nak cerdik bewak pasir lagi. Nak cerdik bewak pasir dah ni. Sultan sendiri tak ambuh dah. Agung tak ambuh. Nak juga. Tebang juga. Nak. Ni kata memang tak reti sungguh. Nawak gua ni. Memang tak reti bahasa sungguh. Tak kenal martabat langsung ni. Kalau kata orang kampung tak ambuh, dia tahan kira raja tak ambuh. Tak ambuh dah. Nak juga. Saya berserah kepada qada dan qadar. Tak kan. Qada qadar apa mung? Faham? Reti qada qadar.
Orang qada qada tu orang isyarat dah pada pihak istana, balik dah kampung. Tak payah bersuara berbulan-bulan. Tu baru qada qada. Nak. Ni tuah juga, kebang juga, pasang kaki situ, pasang kaki sini, odabah situ 2 buah, situ 3 buah, nak suruh nampak ramai penyokong. Nak. Dan akan Allah Ta'ala juga hamba pohonkan bahawa memberi manfaat ya Allah dengan ini kitab bagi hamba sendiri dan sekalian pembacanya, dan bahawa menjadikan ya Allah akan ikhlas semata-mata menuntut kerajaan-Nya. Orang dulu-dulu tak ada ikhlas semua orang dulu-dulu. Sebab tu orang dulu-dulu hebat pun, ilmu banyak, dia bahasa diri al-fakir. Al-fakir ni mana yang apa kedana. Ulama besar-besar dulu-dulu jangan main. Al-fakir mengaji 30 tahun, 20 tahun, 40 tahun tu al-fakir. Nak duduk sila depan tok guru tu, nak berpuluh-puluh tahun apa alim kitab al-fakir. Ni sebab tu Tuhan angkat nama dia. Orang mengaji tak mau kitab dia. Nak ni kitab Syekh Qadir ni penawar bagi hati ni popular seluruh Malaysia, Nusantara. Bukan kita je orang UMNO ngaji kitab ni. Betul tak? Surah UMNO je penawar bagi hati. Oh, yang main je. Nak kasih dia pada Syekh Qadir, dia pun kasih juga. Nah, padahal dia tak sedar Syekh Qadir Al-Mandili inilah yang fatwa. Nah, haram sokong parti kebangsaan, wajib sokong parti Islam. Tu tak wakat tu. Nah, tak sesuai dengan nafsu dia. Nah, kerana bahawasanya ia sangat kuasa atas tiap-tiap suatu. Memang Allah Ta'ala ini ala kulli syai'in, bukan qadirun tetapi qadirun, atau wazan fa'ilun. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Fa'il, kalau fa'ilun yang kuasa, tapi kalau fa'ilun qadirun maknanya yang melampau sangat-sangat berkuasa, sehingga tidak ada suatu benda yang Allah Ta'ala lemah daripada benda itu. Dah lah mula dengan inna, dengan taukid. Sesungguhnya Allah bukan gurau, bukan bakit lawak, bukan cakap main. Allah Ta'ala ala kulli syai, didulukan muakhir, takdir muakhir ala muqaddam. Dalam ilmu balaghah, mana inilah kesungguhan yang hakiki yang tak dapat kita tolak lagi. Asalnya innallaha qadirun ala kulli syai, tapi Tuhan buat depan innallaha ala kulli syai'in, bawa mari muqaddam, qadirun duduk belakang. Nak dia panggil takdim muakhir lil muqaddam ala muqaddam lil hasar, menunjukkan pada alam ini tidak ada suatu benda pun yang ada kuasa seperti Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita yakin Allah segala-gala dia boleh buat. Tak usah kata nak buat win 8 kursi, nak win segala boleh. Dah apa Tuhan tak beri? Usah tanya kan. La yas'alu kan. Nak jangan tanya kamu apa yang Tuhan buat, kamu yang akan kena tanya kat gini. Jadi sekurang-kurangnya Allah tak beri kita menang semua kursi, Tuhan beri 8 kursi. Nak sekurang-kurang untuk kita muhasabah diri kita. Nak kita muhasabah jemaah kita, ada apa-apa kekurangan daripada kita. Nak banyak hikmah, dan hikmah ini kalau kita nampak, kita akan bersyukur dengan lapang ini sahaja. Kita tak akan terima satu negeri tapi kita tak nampak hikmah. Nak dia tak boleh susah kita. Nah, tak boleh susah kita kan, susah pula. Hutang banyak begitu begini. Nah, kita nak kemenangan ini kat lain dulu. Sebab tu sekarang ni orang tak ambuh jadi menteri besar. Tak ambuh jadi pasal hutang banyak. Masalah problem banyak. Tak? Orang ni tunjuk tak ambuh, aku tak ambuh, orang ni tak ambuh. Hak dua kepala pengak tu memang sultan tak ambuh dah. Tu acak ayam terus. Nah, hak lain walaupun mak tahu maknanya kuasa tu besar, tapi takut nak memimpin negeri Terengganu sekarang. Pasal apa? Masalah yang begitu besar, menunggu kerusi menteri besar. Faham lagi? Dan kalau kita duduk satu, dak nerak kita. Faham tak? Dia gitu dah. Masalah lain tak macam masalah negeri kita. Nah, jadi Allah Ta'ala, kita yakinlah apa yang Allah buat kepada kita, itu ialah yang terbaik kepada kita. Barulah hati kita tenang menerima keadaan yang Tuhan beri seperti ini. Sebab itulah kita bersyukur sekarang, walaupun 8 kursi, dia 24 kursi pun seekor ayam tak rebah lagi. Kita 8 kursi, dekat dia 800 ekor kubah dah. Pembawa lari masuk bukit. Takut tang tengok orang kita. Main nak gorok tekok saja.
yang menghimpun kitab ini Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Andalusi Al-Mandili Huwaidimi Talabatil Ilmi Syarifi bil Haramil Makki Makkatul Mukarramah. Makkatul Mukarramah. Kitab ni nama bagi hati bahasa Jawi, tapi karang di Mekah. Mekah Mukarramah. Makkah tu Mekah dah. Mukarramah ni mana yang dimuliakan Allah. Kalau orang tanya kita ibu kota yang paling hebat sekali pada dunia ni benda, jangan jawab New York bodoh. Jawab Mekah. Faham? Jangan jawab. Memang molek New York, Tokyo, Paris, London, molek. Tapi yang paling hebat Makkatul Mukarramah. Jawab gitu sebagai kita orang Islam. Nah, mesti jawab hak tu dulu. Hak lain bukan kita kata huduh. Molek sekali kota raya Mekah. Al-Makkatu Al-Mukarramah, yang dimuliakan oleh Allah. Daripada padang pasir yang tak ada benda, sekarang ini menjadi tumpuan jutaan manusia. Nah, jutaan manusia. Pada tanggal 7 bulan Rajab tahun 1378 Hijriah, bermakna lama dah kitab ni, 1378. Sekarang 1429. Nah, 450 tahun dah kitab ni. Tu hebatlah. Kemudian pendahuluan yang pertama kita berhenti kat tu, wallahu alam. Kita jawab soalan dah 10 minit lagi. Boleh? Boleh? 9 suku, sejang suku. Apa perut? Ada makan? Dah nak jawab ni. Bolehkah semayang sunat subuh dilakukan selepas semayang subuh? Ternakan baru, cacing dan lintah, apakah hukumnya menternak dan menjual kedua-dua haiwan ini? Dalam pilihan raya kedua baru-baru ini, UMNO tewas di 5 buah negeri. Apakah komen? Nak komen saja. Dah anda kita komen-komen. Solat sunat subuh selepas mayang subuh, dia kata boleh tak? Jawabnya nak kata boleh pun tak boleh, nak kata tak boleh pun boleh. Nah, asalnya solat sunat subuh ini dia qabliyah. Dia tak ada selepas. Dia sebelum sahaja. Nah, jadi barang siapa yang sengaja semayang subuh selepas semayang sunat subuh selepas subuh tak sah. Itu pendapat yang muktamad. Siapa yang sengaja solat sunat subuh selepas semayang subuh tak sah. Kerana solat subuh ini sunatnya sebelum saja, selepas tak ada. Melainkan mereka yang tidak sempat untuk menunaikan solat sunat subuh, bukan sengaja dia mari nak semayang solat sunat subuh dulu, tapi orang qomat dah. Bila qomat dah, dia semayang subuh berjamaah. Lepas sepatutnya tu maka dia qada, kerana tempat dia telah lupu. Dia panggil qada solat sunat subuh. Itu ulama kata sah. Nampak lagi? Situ tempat dia. Baru boleh. Dia memang nak semayang solat sunat subuh, tapi dah orang qomat dah, tak dang, dia lapar lewat sikit, tak dang solat sunat dulu. Semayang fardu subuh dulu berjemaah, lepas tu boleh solat sunat subuh. Tapi orang yang memang nak semayang solat sunat subuh, orang yang sengaja tunggu masa lepas subuh baru nak buat sunat subuh, itu adalah bid'ah yang menyebabkan tidak sah solat sunatnya tersebut. Kerana kias dengan Nabi SAW mengerjakan solat sunat qabliyah zuhur selepas semayang asar. Kerana sibuk dengan kedatangan duta daripada negara luar, betul masalah apa semua, tak dang tadi gaduh, tak dang semayang satu riwayat qabliyah ba'diyah zuhur, tak dang Nabi qada semayang lepas zuhur sunat ni lepas semayang asar. Padahal lepas semayang asar tak ada solat, la salata ba'dal asri, tak ada dah solat sunat lepas asar. Tapi dia kerana tadi disibukkan oleh tugas yang sangat penting, Nabi pun semayang sunat asar, sunat zuhur selepas solat asar. Maka katalah Syekh Ibn Hajar Al-Haisami dalam fatwa beliau, mengikut imam yang lain seperti Ibn Salah, mengatakan kalau kita memang nak semayang solat sunat subuh, tiba-tiba tak dang kerana orang semayang dah subuh, maka kita kerjakan selepas solat subuh. Tapi kalau hari-hari lepas subuh buat sunat subuh, lepas subuh buat sunat subuh, tu bukan orang uzur dia.
Orang tu orang memang jahil. Tak erti dah. Nak hari-hari bahang solat sunat subuh, nak lepas pada sembahyang subuh, makna dia ingat ke ada sunat subuh lepas tu. Itu salah dia. Bela cacing dan bela litah, apa hukum menternak dan menjual kedua-dua haiwan ini? Orang Islam ini benda-benda perkara yang tidak memberi mudarat tetapi tidak membawa manfaat, hukum membelanya adalah makruh. Tetapi kalau tujuannya untuk perubatan dan perubatan itu bukan untuk dimakan, maka peternakan itu setengah ulama kata harus. Contohnya tujuannya dibuat minyak litah ni untuk dilomor pada luar badan sahaja, bukan untuk diminum, maka harus menternaknya kerana tujuan dengan untuk perubatan. Adapun kalau minyak litah itu tujuan untuk diminum, dimasukkan ke dalam badan anak Adam, maka makan minyak litah ini haram. Maka haram pula menternak litah tujuan buat minyak untuk minum. Itu yang kita dengar daripada fatwa-fatwa ulama. Begitu juga apa benda binatang lain yang nak berobat tu, kata litah tu berobatnya nak isap, maknanya luka-luka kat luar, guna untuk luar saja. Maka menghisap luka itu dipanggil perubatan yang dibenarkan oleh Islam. Maka kita bela litah untuk perubatan tujuan buat isap, bisa isap penyakit kat luar, maka harus pada syarak. Maka jual dia pun adalah harus. Asalnya haram jual litah, jual cacing, kerana benda yang tidak bermanfaat dan haram dimakan. Macam kucing juga haram kita jual kucing asalnya, melainkan jual kucing bukan untuk dimakan, kerana tuang dia nak tengok comelnya kucing ni, tak ada lagi kucing bulu biru gini, kita jual seekor nak, umpamanya hukumnya halal dah. Yang kata ulama kata haram jual kucing, orang nak makan. Hak beli kucing tu tujuan nak celup tepung kucing, baru haram kita jual. Nah, gitu juga kalau benda ni untuk guna buat minyak di luar tubuh, kata mufti yang kita dengar, diharukan pada syarak. Kalau nak buat minum, haram minum minyak cacing, kerana cacing benda yang haram dimakan. Nah, benda yang diluati syarak, maka haram pula kita ternak cacing. Diikut gitu. Komen pilihan raya dah, komen dah banyak dengar belaka dah. Tanda-tanda dah Tok Guru apa dah kan, tanda-tanda keruntuhan empire Barisan Nasional. Dia ada empire juga. Empire dia tak besar mana macam empire badminton je. Tapi walaupun begitu 50 tahun dah. Rakyat melihat kezaliman, pembohongan, penipuan, korupsi dan sebagainya, maka Allah beri buka minda rakyat Malaysia. Sekarang ini 5 buah negeri kita ada 3 orang menteri besar. Dah hebat. 3 orang menteri besar, bukan JKK, menteri besar. Mahal tak? Kedah, Perak, Kelantan, menteri besar mana besar dengan JKK. Dia duk bangga dengan JKK, duk bangga dengan ketua kampung, menteri besar tu hang beri. Dah tak mau syukur lagi. Tu yang berapok sembol lembu. Selepas beberapa kali pilihan raya ternyata imam masjid tidak menyokong perjuangan Islam, bolehkah kita berimamkannya? Sebenarnya sah ke tidak? Orang PAS semayang Masjid UMNO, apakah hukumnya? Nak tahu? Dia setakat sokong saja orang yang pemimpin yang melakukan kezaliman, hukumnya adalah haram, tak jadi kafir. Maka orang yang sokong benda yang haram ini fasik. Orang yang fasik ni jumhur ulama kata kalau kita semayang di belakangnya sah. Sah. Walau bagaimanapun afdal kita cari imam yang tidak fasik, jangan duduk di belakang imam yang fasik. Ini pendapat jumhur ulama. Dan orang yang sokong, orang yang buat benda haram, benda maksiat seperti ini tidak kafir dengan jumhur ulama. Dan bila mereka sembelih tetap boleh dimakan oleh orang Islam. Cuma yang lebih baik hendaklah kita makan daripada sembelihan orang-orang yang takut kepada Allah. Dan nanti orang kalau rapah buat mainan mereka, pasik juga ke tak pasik? Dia kat kapal nak mereka suku. Jangan lupa tu. Tapi kalau tu imam UMNO, jangan kita pakai apa benda ni Masjid UMNO. Dia tu imam Masjid UMNO lain, tu imam UMNO lain. Tu imam Masjid UMNO dia berkhidmat di Masjid UMNO, belum tentu dia sebagai memang UMNO. Kerana dia nak jaga periuk nasi dia pun buat lolok lah, cari makan. Dalam hatinya undi kepada Islam. Tu kita kena berhati-hati. Tapi yang keluar pada mulut dia, baru ni masa ngundi memang tu imam tu duduklah basah terus, lilit sekerbang, darah dacing terus lilit buat sekerbang. Tu lain lah. Tu fasik.
Sokong kepada kezaliman jadi fasik. Dia sokong kezaliman. Kita kena jaga kita ni. Kalau buat benda-benda yang jadi fasik juga, kita menyokong untuk guru pun. Anak kita tak tudung kepala, bini kata pakai seluar sekerak, gambar katung tubik belikan, fasiklah kita tu lelaki. Kerana membiarkan anak bini kita mendedahkan aurat di khalayak ramai. Itu kena jaga kau. Jadi kena berlaku. Bukan kita nak kata BN saja, fasik kita pun jaga, takut-takut fasik juga kita. Jadi masalah imam ini, selama mana tak keluar kalimah kufur pada mulut dia, kita jadi imam, dia ikut sokong orang zalim, hukumnya adalah makruh sahaja. Ini pendapat yang paling kuat. Kalau jadi fitnah, jangan lari daripada masjid dia. Kalau tak jadi fitnah, tak ada masalah. Kerana mencari imam yang tidak pasti itulah yang afdal, yang dituntut oleh syarak. Tok imam, tok bila, tok imam no, tok bila apa? Makmum no. Macam mana dengan tok bila yang bermakmum di masjid itu? Adakah kerana makan gaji boleh jadi dibolehkan duduk sekali di dalam kelompok itu? Tok imam no, tok bila apa? Makmum no. Jadi macam sanilah. Carilah imam yang afdal kita ikut. Kita tak seronok juga walaupun ilmu fiqh dalam bab syariat kata sah ikutan, kerana sokong orang awak zalim tak kafir, sokong orang awak maksiat tak kafir. Mereka ni sokong perkara kekufuran. Man rida bi kufri, ar-ridha bil kufri kufur. Redha dengan benda kufur baru jadi kufur. Ni benda maksiat saja. Benda maksiat jadi haram dan fasik. Bila fasik tak comel. Macam kita nak buat cari tok iman juru nikah kau. Tok iman juru nikah fasik, molek tak buat juru nikah? Tak sah lah tak. Tapi imam sembahyang sah. Dia berat hak nikah ni. Juru nikah fasik tak sah. Tok imam sembahyang fasik sah. Situ beza. Wali fasik tak sah. Tok imam fasik sah. Dia beza situ. Jadi kalau nak jaga gaji, jagalah sebetul. Jangan sampai mati nak jaga gaji. Jalan hari ni kita tak berhenti lagi lah. Nak berhenti tak ada arah nak tuju lagi, nak bayar peksi anak gitu gini. Ada apa lah mak, duduk di jawatan tu. Tapi jangan sampai pecing. Sampai pecing, nak buru-buru sama, nak duduk dalam berarak dengan orang sama. Orang suruh baca selalu. Hak benda kita patut baca, kita tak baca. Teks yang sepatutnya tak boleh baca, kita baca juga. Takkan sampai pecing nak buat kerja lagu tu. Mana darurat? Sekejap dah lah. Banyak lagi rezeki tempat lain. Kuliah. Ni bukan ni pengumuman. Ni kertas hijau tu. BN beri nikmat, berita slogan ditulis di pintu gerbang masuk sebuah kampus. Slogan ini menunjukkan BN ada kuasa mengatasi Allah kerana mampu beri nikmat kepada manusia. Sila beri komen. Khabar sama dalam ceramah-ceramah dekat pilihan raya baru ni, kita kena baca dalam Fatihah 17 kali sehari, 5 waktu semayang. Tuhan nak ajar kita, manusia tak beri nikmat. Yang beri nikmat Allah Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, Tuhanku, tunjukkanlah kami pada jalan yang benar. Jalan mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang engkau beri nikmat. Ulama-ulama dalam bab semayang, dalam bab membaca Fatihah, barang siapa yang menukar baris ta alaihim itu kepada dhammah atau kepada kasrah, maka tak sah Fatihah dia. Umpamanya an'amtu alaihim, orang-orang yang aku beri nikmat pada mereka. Sebab an'amta mana engkau wahai Allah, an'amtu mana aku yang beri nikmat. Aku beri nikmat lagu mana? Allah saja yang beri nikmat. Maka kalau kita percaya makhluk selain pada Allah juga beri nikmat, syirik dulu, kini dan selamanya. Minta maaf, minta apung. Sama macam kita pergi buka tudung maknanya selendar orang dekat kita pun rubuh garang, pasti garang patah, boleh secupok. Memang jeng piston. Memang punah jahanam gia motosikal kita. Begitulah benda syirik ini boleh merosakkan akidah orang beriman. Tidak, bukan BN beri nikmat, bukan parti, bukan tuan guru, bukan Nabi. Allah Ta'ala seorang saja. Dialah yang beri nikmat. Segala-galanya daripada dia. Dan dengan sebab dia ada sifat Rahman, maka dialah yang layak memberi nikmat. BN tak beri nikmat, memberi kesalahan, memberi kekalahan, memberi kemurungan sekarang. Apa benda yang dapat? Kemurungan. Tunjuk muka kiri toyo, pokok totong macam katok dengan nyapu. Dan nikmat dia memberi kekalahan. Kita nak percaya apa?